Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله والحمد لله. Al-iman a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita bersama untuk meneruskan perbincangan kita, perkongsian kita. Mudah-mudahan semakin cerah, semakin terang, semakin jelas apa yang kita fahami selama ini berhubung dengan tata bahasa Arab, isim, fi'il dan huruf, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, maf'ulun fih, maf'ulun mutlaq, maf'ulun min ajlih, maf'ul ma'ahu. Mudah-mudahan ini makin lagi bertambah jelas. Habis itu mubtada, khabar, isim inna, khabar inna, isim kana, khabar kana, dan sebagainya. Semua itu akan kita ulang-ulangkan, dijelaskan, kita perincikan mana-mana yang boleh kita bantu yang sekadar kemampuan yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan ini bukan untuk mendabik dada bahawa inilah yang terbaik, inilah yang ada yang lebih baik lagi. Tidak. Ini bukan untuk mendabik dada, tapi untuk nak untuk kita kongsikan, untuk kita gandingkan, gabungkan semua pengalaman yang ada agar semua orang, ramai orang boleh faham Quran. Ramai orang boleh tahu makna Quran. Dan memuakkan yang mengatakan bahawa bahasa Arab itu susah, satu yang tinggal kenangan saja. Dan cuba buktikan bahawa kita mampu menguasai makna Quran. Kita mampu menguasai tata bahasa Arab yang asas-asas. Yang tinggi-tinggi memang agak mencabar. Ada baru-baru ni ada soalan yang saya kira dia lebih pada bahasa Arab tinggi. Yang saya sulit untuk menerangkan. Saya terpaksa tanya kawan saya daripada Singapura. Contoh dari kalimat Aro'aitakum, Aro'aitaka. Itu soalan saya. Aro'aitaka. Adakah Ra'aita telah melihat oleh engkau atau telah memperhatikan oleh engkau, telah memikirkan oleh engkau atau pandangan engkau, akan engkau lagi ada. Itu mana? Tapi dalam terjemahan akan laku. Amat sulit untuk saya terangkan.
kita kena minta bantuan. Apapun, medan ini bukan medan untuk kita untuk jadikan kita gelanggang siapa yang hebat. Jadi, medan ini sebagai satu gelanggang untuk kita berkongsi, untuk kita maju sama-sama ke depan, kita berganding bahu, kita mengatur langkah sederap untuk agar generasi akan datang mereka dapat akan merasakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita rasakan. Kalau selama ini kita rasakan bahawa bahasa Arab itu susah, bahasa Arab itu menakutkan, semua orang tak nak. Kalau ambil bahasa, kalau dekat universiti ada pilihan bahasa, ambil bahasa Cina lah, ambil bahasa Jepun lah, ambil bahasa Perancis lah, tapi tak nak ambil bahasa Arab. Sebenarnya itu satu yang merugikan. Kita nak hilangkan tanggapan-tanggapan negatif ini terhadap Al-Quran, bahawa semua orang mampu memahami Quran, mampu menterjemah Al-Quran. Cuma cepat atau lambat saja. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, baik, kita teruskan juga pagi ini. Kita mohon agar Allah SWT limpahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya yang sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang ikhlas menegakkan agama yang hak ini hinggalah hari pembalasan. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari yang hari Khamis bersamaan 4 Syakban, juga bersamaan dengan 18 Mac 2021 Masihi, 1442 Hijrah, Masihi 2021 Masihi. Alhamdulillah. Baik, sekarang sudah ada 36 penonton yang sudah bergabung dan saya dapati kehadiran semuanya wajah-wajah yang biasa yang kerap kita pandang, antaranya selamat datang pada Puan Noraziah Azizan daripada Kedah, Azimah Abdullah daripada Pulau Pinang, Aminah Irfan daripada Manjung, Sarifah Abdul Fattah dari Seremban, Yahya Baharum suami pada Puan Azizah Razian daripada Kedah, Bazir Hamid pada Perlis, Majmin Muhammad Yusof daripada Semenyih, Muhammad Khalil daripada Kepong, Syekh Jabin daripada Singapura, dan Farizah Samsudin daripada Penang, Faridah Salim daripada Kuala Terengganu, Zaitun Muhammad Saleh daripada Seremban, Nur Haiza Nasi, ingat, maaf. Mungkin nama baru saya baru sebut. Selamat datang, selamat bergabung. Puan Nur Haiza is watching. Nurlida Ramli, juga nama baru, belum ingat lagi. Isah Muda daripada Kelantan, Rin Hassan daripada Ampang, Rosnani Awang Hitam dari Kuantan. Sebentar lagi akan datang belajar dengan isteri saya. Peminat tegah harfiah ni, jangan main-main. Rin Hassan, Fatimah Bariah Omar daripada Kuantan, Pahang. Saya tak ingat, belum berkenalan lagi. Kamu adalah Kenan daripada Kubu Gajah, Sungai Buloh. Habsah Reza, kalau tak silap saya, Habsah Reza yang saya hantar buku kat rumah tu kan, di Mindef. UTM ke Mindef? Tak silap. Kalau tak silap lah. Roki Haji Saidin, Penang. Fauziah Suri, Kedah. Samsah Hussein, KL. Lasah Darus nama biasa, nama besar ni.
Orang biasa kerap tu. Cuma saya belum ingat, belum kenal lagi. Ke Kedah lah, Rasa Darus Kedah kot. Zarah Yahya, Kuantan. Oh, restoran Padang. Alhamdulillah. Antara ni, Kamsih Sejabin Zarah Yahya ni antara orang yang berawal lagi ni. Maslina Ajis, Banting. Kuala Terengganu clear, Alhamdulillah. Fatimah Osman, Kuala Terengganu. InsyaAllah. Safiah Asy'ari, ini nama baru juga. Zarina Hamzah. Main lepas. Aniza Anwar. Pasir Gudang. Rozi Ahmad. Dari Perlis. Alhamdulillah. Wow, nampak saya, ingatan saya masih lagi segar. Ada beberapa nama tadi yang saya belum kenalan lagi dan saya belum tahu lagi. Alhamdulillah. Baik, saya kira suara saya dan gambar jelas. Harap hari ini tak ada gangguan. Faridah Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara putus-putus, Ustaz. Ya ke? Suara putus-putus. Dan bateri okey. Abdul Majid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kepada semua yang beri salam saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sihat. Allah berikan kesihatan yang baik untuk anda, kecerdasan dan semangat yang terus berkobar-kobar untuk memahami Quran, memahami bahasa Arab. Suara Ustaz tak clear. Ini yang good. Orang lain macam Pasir Putih jelas. Alhamdulillah. Kak Ma, Pasir Putih. Okey. Pasir Putih okey. Kenapa? Siapa? Pening tak clear. Anda Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haja Alia. Daripada Penang. Mana yang ada saya pun tak boleh nak kata, tak boleh nak bantu. Terus kepada hari ini punya perbincangan. Baik, di samping kita terjemah, saya juga akan gabungkan pelajaran yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang kita beritahu bahawa untuk hari Khamis bincangkan tentang sorof, itu berhubung dengan dhamir. Disebut sorof, dia akan berkisar soal dhamir. Dhamir rafa', munfasil, dhamir nasab munfasil, dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar bil huruf, dhamir jar bil idafah. Ada 6 dhamir ini. Ada 6 dhamir yang perlu kita kuasai. Dhamir rafa' bagi 2. Rafa' munfasil dengan rafa' muttasil. Dhamir nasab pun bagi 2. Nasab munfasil dengan dhamir nasab muttasil. Dhamir jar pun bagi 2. Dhamir jar bil huruf dan dhamir jar bil idafah. Ini hal yang kita nak kena jelaskan tentang dhamir muttasil. Sebab bila sebut nak sorof, dia tak boleh lepas juga. Dia terkait juga dengan nahu. Dia terkait dengan nahu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fid dunya wal akhirah. Satu jumlah. Lagi. Sebenarnya ayat ini sambungan daripada ayat yang lepas.
la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Supaya kamu bertafakur, kamu memikirkan pada dunia dan akhirat. Kamu berfikir pada dunia dan dalam istilah jar wa majrur muta'alliqani bi fi'il tatafakkarun. Muta'alliq kepada ta'alluq kepada tatafakkaruna. Wal akhiratu al akhirati ataf kepada, oleh kerana ad-dunya ni fi'il isim yang sahih mu'tal akhir, al akhirati sahih akhir. Apa itu sahih akhir? Huruf yang bukan huruf ilat, huruf yang sahih di akhir lafaz, maka nampak tanda dari kasrah zahirah. Sementara ad-dunya isim yang mu'tal akhir, isim yang yang ada huruf ilah di hujung, maka tanda dia dari kasrah muqaddarah. Okey. Suara gambar tak jelas. Perkara jelas. Komen. Kuantan okey jelas. Saya rasa Kuantan okey. Fariza Samsudin, semua clear Ustaz, nampak? Alhamdulillah. Fariza Samsudin, ini bahagian 20 Bazia daripada Bazia Hamid daripada Polis. Malam. Wa yas'aluna, Hamzah tak ada. Hamzah tak ada ni. Yas'aluna. Yas'alunaka 'anil yatama. Yas'alunaka 'anil yatama. Wa dan satunya. Wa dan yas'aluna fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Ada ya tu huruf mudhari'. Fi'il hamzah fi'il sin hamzah lam fi'il. Sa'ala yas'alu, wazan yang pertama. Sa'ala yas'alu. Mereka waktu waktu dhamir baris, nampak muttasil bersambung, dan setelah kita belajar saraf, dinamakan terus. Apa nama dhamir ni? Dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Aku dah clear. Alhamdulillah. Kelas. Mungkin setengah-setengah. Wow adalah nama rafa' muttasil. Kenapa rafa'? Sebab dia peranan dia sebagai fa'il. Bukan dia sebagai fa'il. Semua fa'il hukum dia marfu'. Semua fa'il hukum dia rafa'. Oleh kerana dhamir ini mabni, maka semua dhamir satu, ini istilah dalam ilmu saraf kan Arab fi waw al-wawu dhamir muttasil mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Wa dhamma fi
mahalli fi mahalli raf'in, dia mengambil tempat rafa'. Kenapa? Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Mengambil tempat rafa'. Kenapa? Dia sebagai fa'. Waw adalah fa'il. Nun adalah tanda rafa'. Nun tanda rafa' bagi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada 3 tanda rafa'. Pertama, dhammah zahirah. Bagi fi'il mudhari' yang sahih akhir. Tanda yang kedua, dhammah muqaddarah yang akhir yang ada huruf dan ketiga ada dhammah muqaddarah dan subutun nun. Jadi kurang jelas, macam ada suara dentum. Wah, mana saya nak buat? Doalah mudah-mudahan jalanan kelas kita semakin lancar. Ustaz Aisyah daripada KB. Yas'alunaka lil yatama. Yas'aluna fi'il mudhari'. Marfu' nama dia. Fi'il mudhari' marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab tidak ada pengaruh nasab dan pengaruh jar. Janda, suara putus-putus. Ni kalau Kuantan pun tak jelas kat ni. Tak jelas, Ustaz. Suara tenggelam timbul, Terengganu. Wah, ni dah melebar ni macam masalah gangguan ni. Apa yang saya boleh buat? Saya boleh bantu? Jelas? Halo? Halo? Saya dah cuba tukar. Manjung pun sama. Habis. Kulim pun suara putus-putus. Ini masalah saya. Kota Baru, suara putus-putus. Bergaung. Mikrofon, earphone tak pakai apa-apa pun. Saya guna cabut mikrofon, saya cabut tanpa guna sebarang earphone pun. Gambar pun tak jelas. Wah, berat ni kalau gambar tak jelas lah. Kalau gambar tak jelas, suara tak jelas, kita tutup majlis kita lah. Rehatnya. Jelas tak sekarang ni? Respon sekarang? Suara bergaung. Kita, suara sekarang saya. Gambar okey. Suara okey. Kan dah okey tak? Gambar okey. Okey Ustaz, teruskan. Okey, alhamdulillah. Masih gudang gambar jelas tapi suara putus-putus. Tapi macam dah okey. Harap okey. Alhamdulillah. Okey, saya teruskan. Yas'aluna fi'il mudhari'. Mereka bertanya. Dan kita namakan fi'il mudhari' marfu'.
Yas'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab ada nun ujung dia. Okey, sebab ada nun di hujung. Nun adalah tanda, salah satu tanda dia marfu' atau tanda rafu' bagi fi'il mudhari'. Ada 5 fi'il mudhari' yang tanda rafu' dengan nun. Ada 5 fi'il mudhari' yang tanda rafu' dengan nun. Yang kita namakan af'alul khamsah. Kita namakan fi'il mudhari' tersebut af'alul khamsah. 5 fi'il mudhari' yang tanda rafu' dengan nun, iaitu contoh yas'aluna dengan tas'aluna, 2. Yas'aluna tas'aluna. Mereka bertanya dengan kamu bertanya, 2. Yang ketiga, tas'alani yas'alani. Tas'alani, engkau berdua lelaki, engkau berdua perempuan, dia berdua perempuan. Tas'alani. Yas'alani, dia berdua lelaki. 4. Dan yang 5, tas'alina. Tas'alina, engkau perempuan. Ada 5 fi'il mudhari' yang marfu' dengan subut nun. Dengan ada huruf nun di hujung. Dengan huruf nun di hujung. Mana fi'il mudhari' yang ada nun di hujung, kita namakan terus fi'il mudhari' tersebut fi'il mudhari' marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Alhamdulillah. Maybe okey dah. Alhamdulillah. Gambar okey, sekarang kurang jelas. Wajah Majbin pula kurang okey. Tak apa, malam ni nanti kita akan ada repeat sekali lagi. Malam nanti kita ada buat ulangan dan fokus saya malam ni adalah berhubung dengan maf'ulun bih zahir dan maf'ulun bih mudmar. Maf'ulun bih zahir dan maf'ulun bih mudmar. Malam nanti kita jumpa insya-Allah. Apa yang ada pagi ni inilah kita kongsikan je. Dah tak mampu nak buat apa-apa lagi. Dah cuba kali kedua, inilah yang terbaik yang saya mampu. Bertanya akan engkau. Yas'aluna, mereka bertanya, ada fi'il. Kaf. Kaf mukhatab tu. Domir yang duduk di hujung fi'il hanya domir nasab muttasil. Domir duduk di hujung fi'il, kita namakan domir tersebut domir nasab muttasil. Domir yang berperanan sebagai maf'ulun. Dia ada 3 domir saya. Ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. Ingat 3 domir ni. Yang duduk ujung fi'il hanya 3 domir. Ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. Dia hanya duduk. Yang duduk ujung fi'il. Domir mutakallimun ni boleh juga kita keluarkan. Kita dudukkan dalam satu kumpulan. Sebab mutakallimuna domir kami dia boleh duduk domir rafa' dan dia juga boleh jadi domir jar. Biarkan dulu. Memang itu kita asingkan. Tapi domir ni ghaib untuk ganti nama ketiga, dia berdua, mereka lelaki, dan dia berdua, mereka perempuan. Ghaib, kaf mukhatab untuk ganti nama kedua. Engkau berdua, kamu. Perempuan, kau berdua, perempuan. Dengan huruf kaf mukhatab. Dan satu lagi, ya mutakallim. Yang jadi fumbi atau juga diterangkan domir nasab muttasil. Domir nasab muttasil biasa dia akan menjadi maf'ul kalau duduk di hujung fi'il. Tak kira lah fi'il madhi atau fi'il mudhari' ataupun fi'il amar. Kita namakan domir tersebut domir nasab muttasil. Dan hanya 3 jenis domir saja. Ha ghaib, kaf mukhatab atau ya mutakallim.
Dan dalam konteks ayat ini, yas'alunaka, mereka bertanya engkau. Dalam sistem kita, mana-mana dhamir nasab muttasil yang duduk di hujung fi'il, pada terjemahan tambah. Karena tambahan akan itu adalah tagline untuk maf'ulun bih. Ruqyah Haji Osman nama baru. Selamat menonton, selamat bergabung. Yas'alunaka, mereka bertanya akan kau dari ataupun tentang ataupun dari hal. Hujjar. Al-yatama. Al-yatim mufrad, al-yatama jamak. Ini jamak taksir. Al-yatama jamak taksir. Untuk jamak taksir pada terjemahan gunakan kata berganda. Dan mereka bertanya akan kau tentang atau dari hal anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Okay, anak yatim dua kali ganda. Anak-anak pernah cukup lah. Mereka bertanya akan kau tentang ataupun dari hal anak-anak yatim. Jamak. Dan al-yatama ni hukum dia majrur. Al-yatama hukum dia majrur. Tapi kerana tanda jar ada satu, dua, tiga tanda jar. Kasrah zahirah. Satu, kasrah zahirah bagi yang sahih akhir. Kedua, kasrah muqaddarah. Dan fathah zahirah. Fathah juga ada tanda jar. Tanda jar ada fathah. Ini khas untuk isim yang kita namakan ghairu munsharif. Tanda jar dia fathah zahirah. Itu dan tanda yang keempat, ada 4 tanda lah. Dan tanda yang keempat adalah aliyah, huruf ya. Harakat fathah zahirah, kasrah zahirah dan kasrah muqaddarah. Untuk al-yatama tanda jar dia kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Kasrah yang dikadarkan pada huruf alif hujung. Walaupun tulisan ya tapi dibaca alif. Mim alif ma alif pada huruf alif hujung tu kita perkirakan ada kasrah di hujung huruf alif. Pada huruf alif di hujung. Pada al-yatama baris akhir dia adalah baris kasrah. InsyaAllah saya nak berkongsikan begini supaya bulan puasa nanti anda dah terdedah dengan istilah-istilah yang melibatkan fathah zahirah, fathah muqaddarah, kasrah zahirah, kasrah muqaddarah. Ini tanda jar bagi isim yang mu'tal akhir. Dan isim ini kita namakan isim maksur. Al-yatama kita namakan isim maksur. Apa isim maksur? Isim yang berakhir dengan huruf alif. Huruf ilat, huruf alif. Sementara kalau isim yang berakhir dengan huruf ya, kita namakan isim mangkus. Isim yang berakhir dengan huruf ya, kita namakan isim mangkus. Dan ini jumlah yang sempurna dah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada murakkab jari. Dan mereka bertanya akan engkau tentang dari hal anak-anak. Kemudian kul islahul lahum khairun.
Satu jumlah. Kul islahul lahum khairun. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Saya buka jumlah fi'liyah. Dua. Kul islahun lahum khairun. Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Ada fi'il. Kul, katakanlah. Fi'il amar. Katakanlah. Fi'il amar. Oleh engkau fa'il. Oleh engkau fa'il. Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Fa'il dia adalah domir mustatir yang ada dalam domir fi'il tersebut. Dan domir tersebut kita namakan domir mustatir ujuban. Domir mustatir ujuban. Kenapa? Kerana dia peranan dia besar. Dia sebagai fa'il. Tak ada fa'il lain lagi. Tak ada fa'il lain lagi. Bila ada fa'il, mesti ada fa'il. Fa'il ada dua. Mungkin ada fa'il zahir atau fa'il mudmar. Kalau fa'il zahir dah ada, maka domir tu mustatir tu dah tak perlu lagi. Maka kita namakan domir mustatir jawazan. Tapi ini domir mustatir wujuban. Tak ada fa'il lain. Kecuali domir anta tu yang ada dalam fi'il kul tu. Ada terjemahan, kena sebut. Kita kena sebut domir tersebut. Kena jelaskan domir tersebut. Kalau tak jelaskan, berarti kita dah buang peranan fa'il. Dalam sistem harfiah, kita kena sebut, katakanlah. Tak cukup. Katakanlah oleh engkau. Sebab kita nak berkenalan dengan domir mustatir wujuban. Kalau kita sebut katakanlah saja, kita boleh tahu makna. Ya, tak tahu. Sudut mana memang betul boleh dapat. Tapi sudut tata bahasa, bila perbincangan tentang domir mustatir wujuban jawazan, kita tak tahu apa. Sekurang-kurangnya, bila ada perbahasan tentang domir mustatir wujuban kejawazan, kita tak ketinggalan. Kita ada dalam perbahasan tersebut. Dan kita faham, kita ikuti perbincangan tersebut. Domir mustatir wujuban. Tahniah Hajah Rokiah Haji Saidin. Penang. Zahra Umar daripada Singapura, kalau tak saya. Nur Hasiah Bakri, ini juga nama, tapi banyak share saya punya tadi. Kalau saya, nanti saya ada Penang yang kot. Ummu Aimi, nama Ummu Aimi biasa sebut, biasa nampak, tapi belum kenalan lagi daripada mana. Baik. Kul, katakanlah fi'il dan ada fa'il. Bila ada lafaz kul saja, qala ke fi'il madi atau yaqulu ke fi'il mudhari atau kul ke fi'il amar, apa jua yang bersumber daripada lafaz qala, lafaz berkata, biasa diiringi dengan kulul qala. Malahan ada tempat masdar pun ada. Masdar perkataan, wa qauluhum, dan perkataan mereka. Wa qauluhum, dan perkataan mereka diiringi dengan maqulul qaul juga. Bukan fi'il madi, mudhari, amar saja yang bersumberkan dengan lafaz berkata maqulul qaul. Melahirkan maqulul qaul. Apa itu maqulul qaul? Cakap ajuk. Kul, katakanlah oleh kau. Mana cakap ajuk dia? Mana maqulul qaul dia? Ini maqulul qaul dia. Islahul lahum khair. Ini maqulul qaul. Jumlah ismi. Maqulul qaul jumlah. Islahul lahum khair. Islah ini masdar. Aslaha fi'il madi, yuslihu fi'il mudhari, islahun, perbaikan itu. Perbaikan bagi mereka. Islahun lahum, perbaikan bagi mereka. Ya.
Bagi mereka itu merujuk pada anak yatim. Membuat perbaikan. Buat kul cakap aja. Islahul lahum, perbaikan, melakukan reformasi lahum untuk mereka, untuk anak yatim itu. Kalau sebelum ni tak disantuni, tak diberikan makanan minum, tak dianjurkan beri makan minum pada anak yatim, maka buat perbaikan. Khairun adalah lebih, khairun adalah lebih baik. Khabar, jangan lupa tambah adalah. Dan jumlah ini, jumlah ismiyah ini menjadi maf'ul, mengambil tempat nasab, dia fi mahalli nasbin, olah maf'ulun bih pada kul. Katakanlah oleh engkau akan ucapan ini. Islahul lahum khairun. Engkau di sini merujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbaikan, perbetulan, perdamaian. Tapi anak yatim perdamaian tak apa kena. Perbaikan. Khairun adalah lebih baik. Khairun adalah lebih khair. Okey. Islahun ini adalah masdar daripada wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Wazan 4 huruf. Af'ala yuf'ilu masdar if'alan. Ada hamzah jangan lupa hamzah atas alif untuk fi'il madhi atas alif. Untuk masdar bawah alif ada hamzah. If'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Okay. Bukan if'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Masdar ada alif, bawah alif ada hamzah. If'alan. Masdar. Mana islahan. Islahan. Aslaha. Aslaha. Madhi mudhari' yuslihu. Masdar dia islahan. Islah. Aslaha yuslihu. Kul amrin mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Ya, itu cara i'rab yang dicontohkan oleh Ummu Muslihuddin. Cara i'rab fi'il amar, kul fi'lul amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Cara i'rab untuk fi'il amar. Jelas? Saya nak pindah pada ayat baru. Ada soalan sekarang ni? Saya buka soalan sebelum pindah pada jumlah yang baru. Wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum wa ikhwanukum. Ada soalan? Saya tunggu 5 second, 5 detik dari sekarang. Okey, saya tak ada. 1, 2, 3, 4. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Faridah Salim daripada Kuala Terengganu. InsyaAllah saya dapati Hajah antara orang yang cerdas, boleh jadi Hajah pernah belajar harfiah di tempat lain atau pernah belajar bahasa Arab.
Saya dapati memang penjelasan yang saya kongsikan umpama macam meneguk air yang sedang kehausan, terus laju masuk. Jelas, bukan mencurah air di daun keladi. Tak masuk-masuk. Tak lekat-lekat. Ini memang, Masya Allah. Tahniah. Masnil Rajis daripada Banting. Jelas? Alhamdulillah. Bagus. Juga Puan Maslina ada teman Asri Harun. Daripada mereka ada kumpulan grup bahasa Arab. Mereka saling berkongsi untuk program ini. Dan itu saya dikenalkan dengan ramai kawan-kawan mereka yang lain. Alhamdulillah. Rocky Haji Saidin daripada Penang. Jelas. Masya Allah. Jadi 3 orang mewakili utara, pantai timur dan selatan. Rinasan jelas. Alhamdulillah. Rinasan daripada Ampang. Juga antara orang yang bekerja keras. Pada peringkat awal dulu macam tak serasi. Tapi bila makin gigih dan saya dapati respon daripada beliau, daripada Hajah Rin, ustazah beliau sekarang sudah belajar dengan Rinasan. Kalau saya tak salah, ini info yang saya dapat penjelasan daripada beliau bahawa ustazah kepada Hajah Rin sekarang dah belajar dengan Hajah Rin. Masya Allah. Seorang yang tawaduk. Meskipun dah bergelar ustazah tapi masih lagi sanggup belajar dengan anak murid. Masya Allah. Itu satu yang susah kita nak jumpa. Orang yang tawaduk. Barakallah. Kamar adalah kanan, jelas daripada Sungai Buloh, Kubu Gajah. Masya Allah, saya dah sampai rumah Hajah. Kamar adalah kanan. Kelang jelas. Masya Allah. Terima kasih Hajah Sri. Assalamualaikum. Saya. Saya sedang mengajar boleh? Nanti kita boleh? Saya sedang mengajar. Dalam pukul 9 suku. Baik. Suara tak jelas, Sas. Awang, Syam Awang, nama baru. Kelang jelas. Asri Ibrahim, Haji Asri. Ni jelas yang duduk masuk ni. Jelas suara ke jelas penerangan saya? Jelas hakiki atau jelas majazi? Syekh Bandar Tun Razak, jengka, tak jelas. Oh Masya Allah, Syekh Awang daripada Bandar Tun Razak, jengka. Oh, okey. Saya faham lain. Ni penerangan saya jelas ke ataupun suara saya jelas? Okey. Saya kira perbincangan saya tadi berhubung dengan di dunia wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Sampai makhluk qal. Saya masuk ayat baru. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Satu jumlah. Suara tak jelas. Haji Syuaib kadang-kadang daripada pagi tadi dah ada buat hal dan internet kita ada problem di utara, di tengah. So dah maknanya internet lah. Saya kira bukan masalah saya. Masalah internet yang menghalang kita punya kelancaran kelas kita. Jadi kalau internet punya masalah, itu luar kemampuan saya. Saya harap anda bersabar dan anda dapat ikuti rakaman. Mudah-mudahan rakaman nanti dapat ditonton dengan lebih jelas lagi suara. Maaf saya sambung, saya punya bateri laptop saya pun dah mula
menyusut, saya sambungkan pada dia punya charger dia. Alhamdulillah. Dan saya okey, cuma suara Ustaz sangat perlahan. Okey, suara saya perlahan ya. Saya nak kena kuatkan lagi. Okey. Tekan, okey. Okey, saya teruskan suara saya dengan saya cuba angkat suara saya lagi. Saya tinggikan suara lagi. Kuat suara. Baik. InsyaAllah, Ibu Kamariah adalah kanan. Saya akan kuatkan suara saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Okay, jelas eh? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jumlah. Ini walaupun ada dua jumlah tapi dia sempurna kena ada gabungan dua jumlah. Jumlah pertama tukhalituhum jumlah syarat, fa ikhwanuhum jumlah jawab syarat. Jumlah jawab syarat. Kenapa perlu ada jumlah syarat dan jumlah jawab syarat? Karena ada in. Karena pengaruh ini. In kita namakan adatu syarti. In kita namakan adatu syarti. Adatu syarti. Kat syarat. Mungkin Ustaz tak guna mic. Saya guna mic ni, saya menggunakan ni. Ke saya nak gunakan mic? Boleh. Cuba sekali lagi. Gunakan mic. Okey, saya gunakan mic pula. Beres Ustaz. Beres. Beres boh. Alhamdulillah. Baik-baik. Fa in tukhalituhum dan jika tukhalituna, asalnya tukhalituna. Asal dena. Mudhari' marfu'. Tapi dia kerana datang in jika. Okey, jelas sangat. Masya Allah. Selamat, okey, jelas semua. Okey Ustaz, kadang-kadang sikit-sikit tu. Barakallah. Okey. Oleh kerana in, pengaruh in, adatu syarti, maka dia bukan hanya memerlukan dua jumlah. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat, jumlah kedua jumlah jawab syarat. Malah dia merubah fi'il mudhari' yang asal marfu', asal fi'il mudhari' dia ada nun, asal ada nun di hujung, tapi kesan pengaruh in, maka nun yang di hujung tu dihazafkan. Apa itu dihazafkan? Dihilangkan, digugurkan. Tu dia, baru jelas. Masya Allah. Okey dah, alhamdulillah. Kesan pengaruh in adatu syarti, in kerja dia merubah dua fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' pada jumlah syarat dan pada fi'il mudhari' untuk jumlah jawab syarat. Kalau jumlah jawab syarat ada fi'il mudhari'. Okey. Kalau jumlah jawab syarat ada fi'il mudhari'. Tapi kalau jumlah ismiyah, dia tak adalah, tak berubah apa-apa. In tukhalitu, jika kamu gauli, kamu campuri. Sangat jelas. Rupanya suara saya perlahankan kot. Suara saya perlahankan. Sekarang ni saya lantangkan suara. Jiran sebelah saya kata, macam mana Ustaz ni mengajar 40 orang aja. Memang ajar 57 orang sekarang ada dalam yang sedang menonton. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu campuri akan mereka, kamu pergauli mereka, kamu bermesra dengan mereka, fa ikhwanukum, maka ikhwanukum ini satu jumlah. Ikhwanu maksudnya
saudara-saudara, kamu. Siapa boleh tolong terjemah? Saya minta semua. Okey, tolong bagi terjemahan jumlah ni semua. Tolong ruangan komen. Okey, tolong komen, tolong tulis makna dalam ruangan komen. Saya nak tengok terjemahan anda. Siapakah terjemahan yang menepati sistem? Saya beri masa 10 saat dari sekarang. Tolong tulis erti terjemahan pada ruang komen. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tolong tulis dalam ruangan komen sekarang juga. Erti terjemahan ayat wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tolong beri makna. Saya menanti jawapan daripada semua. Maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Masya Allah. Rusnani awang hitam, 5 bintang. Masya Allah. Masya Allah. Mana datang mereka tu kanan ni? Nak jawab tanya juga. Mereka adalah saudara-saudara kamu. Mana datang mereka ni? Raizat Ahmad ni. Ajar Raizat. Mereka tu betul 5 bintang. Masya Allah. Tapi macam mana boleh datang mereka tu? Mereka adalah saudara-saudara kamu. Rin Hasan. Masya Allah. Tanya kepada yang menjawab. Dan jika kamu gauli akan mereka, maka mereka itu adalah Profesor adalah tak letak Prof. Mereka itu saudara kamu. Betul, tapi adalah penting, Prof. Mereka lah saudara-saudara. Hanja anda lah tu tak apa-apa menepati. Mereka adalah. Kalau lah nanti jadi fi'il amar. Mereka lah. Mereka adalah saudara kamu. Fauzia Suri, Tania, Esa Muda, mereka adalah saudara-saudara kamu. Betul. Esa Muda, Aniza Noah, mereka itu adalah saudara-saudara. Ya. Betul. Tania, Aniza Noah. Tajudin Idris is watching. Tajudin nama baru. Selamat bergabung. Baik. Ada mubtada yang mahzuf. Ada mereka. Sebelum fahum ikhwanukum. Patut fahum, maka mereka ikhwanukum adalah saudara-saudara kamu. Sepatutnya begitu. Bila kamu bergaul akan mereka, apabila tu Umi Esa, Umi Isha, Isha. Umi, bukan mereka kamu bergaul. Bukan apabila. Jika. Iza apabila, Umi Esa. Iza apabila. Kalau jika kamu bergaul akan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Okey, alhamdulillah. Tahniah Umi Esa. Fariza Samsudin, jika kamu campuri akan mereka, adalah saudara-saudara. Ya. Mereka adalah saudara kamu. Ya, Profesor Mat, Prof. Antara, maksudnya belajar mereka adalah saudara-saudara kamu. Betul? Mereka adalah saudara. Betul. Terima kasih Zalina Hamzah. Sarif Abdul Fatah. Mubtada mahzuf. Ya, mubtada dia hum, mereka. In huruf jazam. Ya, jazam dan syarat. Ya. Umum Musudin. In harfu jazmin wa syartin. Jazmin wa syartin. InsyaAllah. Terima kasih Kak. Cik rasa. Tempat. Alhamdulillah. Saya minum. Hidangan daripada puteri saya. Bismillah. Tak nak sayang ayah dulu ke? Tak nak sayang ayah ke? Tak apa. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum.
Muslimin panjangnya i'rab ni. In harful jazmi wa syartin tukhalitu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi bihazfin nun li'annahu minal af'alil khamsah. Masya-Allah. Ahsanti. Al-wawu, tak habis lagi. Al-wawul jamaah, al-jamaah. Kena tambah alif lam, musnadin. Al-wawul jamaah, wawu jamaah itu adalah dhamirun baris muttasil atau dhamirun barizun muttasilun. Mabniun, kena sebut mabni. Mana yang dhamir mabni kena jelaskan. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Muslim cuma tambah sikit. Apa? Alif lam al-wawul jamaah. Kalau tak letak alif lam, al-waw itu adalah jamaah. Tak boleh ni. Al-wawul jamaah, waw jamaah itu adalah dhamirun barizun muttasil. Dhamir yang nampak, yang bersambung. Mabniyun ala sukun. Pertama, mabniyun ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Yang mabni semua kena jelaskan. Mabni ala dhammi ke, mabni ala sukun, atau mabni ala hazfin nun ke, atau mabni ala hazaf huruf illat ke. Kena jelaskan. Mana? Baik, dhamir ke, apa juga kena jelaskan. Mabni ala sukun, fi mahalli raf'in fa'in. Barakallah. Dan inilah gambaran i'rab yang akan kita pelajari pada bulan Ramadan nanti. Gambaran yang ditulis oleh Ummul Muslihuddin sebagai satu pendedahan kepada anda semua bahawa Ramadan nanti inilah pelajaran yang akan kita sebut. Inilah yang akan kita guna pakai nanti. Ayat-ayat inilah yang akan kita ulang-ulang. Dan anda akan tulis dan tulis dan tulis dan ulang dengar dan dengar dan dengar. Dan insyaAllah 10 hari kita ulang dengan fi'il madhi punya i'rab, ulang dan ulang dan ulang, insyaAllah. Tiap hari selama 10 hari, fi'il madhi. Fi'il mudhari' pun juga 10 hari. Tiap hari kita akan. Setiap hari kita akan ulang-ulang. Begini. Dan saya yakin dengan ulangan dan yang berterusan menjadikan kita akan lebih lekat lagi. Terima kasih Ummul Muslihuddin. Mohon Ummul Muslihuddin copy, paste, betulkan mana yang perlu supaya jadi panduan kepada semua yang menonton sekarang. Fa'il mudmar waw jamaah. Ya, terima kasih Rin Hasan. Fa'il mudmar waw jamaah. Fa'il ada dua jenis. Minggu lepas kita belajar fa'il zahir dengan fa'il mudmar. Semua waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah, ta mutaharik, ya mukhatabah, semua dhamir-dhamir yang ada dalam fi'il itu kita namakan dhamir rafa' muttasil. Atau juga kita namakan fa'il mudmar. Juga kita namakan fa'il mudmar. Sebab itu dia namakan dhamir rafa' muttasil. Sebab dia jadi fa'il. Khabar bagi mubtada mahzuf dalam terjemahan mesti tambah adalah. Ya, Samuda tambah adalah tu lebih mengesankan kepada kita bahawa ini khabar. Nak tambah adalah okey kan? Tak apa. Tapi kita nak jadikan sistem. Kita nak akan dia sistem dalam pemahaman tata bahasa kita. Orang yang boleh tambah adalah, automatically dia memang tahu ini khabar. Adalah kita tahu ini khabar. Khabar mubtada ke, khabar pada isim inna ke, tapi adalah kena. Tapi kalau kana jangan tambah adalah. Kana tak perlu tambah adalah. Terima kasih Isah Muda, Ustazah Isah Muda. Jika kamu bergaul akan mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Bazah. Ya. Banyak sangat yang merespon ni. Oh, hidangan dari bidadari, ingat kan Quran. Ini anak saya dia tiap-tiap hari disediakan sarapan untuk saya, untuk diet saya. Saya nak turunkan berat badan ni, insyaAllah. Sarina Azrin is watching. Wah, Sarina dah lama tak nampak.
Wah, sempat juga menyinggung. Muhammad Sri Al-Jeffrey is watching. Muhammad pada betul. Sifat. Al-waul jamaah, waul jamaah itu adalah al-sukun ya. Ini menepati kehendak saya. Boleh ambil copy paste. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Nazrin. Busy hantar anak sekolah. Saya terpaksa tangguhkan kelas ke pukul 8 sebab saya nak hantar anak saya ke sekolah. Alhamdulillah anak sulung saya yang sulung dia punya kelas ni kuliah pukul 9, saya boleh tolong hantar anak. Saya nyaris saya. Andai datang saya tempat untuk hantar ke saya kena hantar anak saya ke sekolah dulu. Mungkin kelas kita kena mula pukul 8 nanti. Pas saya guna kita mula pukul 8. Ataupun saya on juga sambil memandu, tapi sampai rumah nanti saya kena tukar kepada Zoom. Pak saya bimbang anda tertunggu-tunggu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Malaysia ni. Pak tak ada star. Baik, teruskan perbincangan kita. Suara tak clear. Sekali kuasa jadi itu 4 sebab huruf mudhari' bukan majhul tukhalatu kamu dicampuri. Kalau lam tu berfathah pastikan fi'il rizqas. Kasih semua. Azimah dulu sebab ada kelas sebentar lagi. Haji Azimah ada kelas sebab mengajar ke sebab belajar Haji Azimah. Teruskan. Soal tak clear dan berdentung-dentung pula. Aduh. Jadi sorbor pula. Aduh. Suara tak jelas. Betul-betul berdentung-dentung. Oh, saya pun tak nak buat katanya. Saya tak ada usia apa-apa pun. Tak ada usia apa-apa. Ini masalah. Saya tak tahu. Saya teruskan kan? Tukhol itu, saya teruskan. Tukhol itu asalnya. Asalnya fi'il wazan madi yufa'ilu masdar dia fi'alan
Tak apalah Ustaz, nak bedah. Nak bedah. Betul. Teruskan. Baik. Ala fi'alan. Mana dua kadang-kadang fi'al dan fa'al. Mufa'alan. Mufa'alatan. Satu fa'ala yufa'ilu fi'alan atau mufa'alatan. Okey. Jadi qala wazan mauzun dia qala itu telah bercampur oleh ia, telah mencampuri oleh ia, yukhalitu itu yukhalitu khalata yukhalitu mudhari' masdar dia khilata mukhalatan khalatan Orang tak dengar. Jadi khilatan. Khilatan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Panjang lagi ni. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Satu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Jumlah ismiyah. Wallahu dan Allah mubtada. Allah isim di marfu' dan rafa' dhammah zahirah di mubtada. Allah mubtada. Ya'lamul mufsida minal muslih ni jumlah fi'liyah. Ya'lamu fi'il mudhari'. Al-mufsida maf'ulun bih. Minal muslih murakkab jari. Semua ini adalah jumlah fi'liyah. Ya'lamu fi'il mudhari' marfu'. Ya'lamu fi'il mudhari' marfu' daripada alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Wazan yang keempat. Fa'ila yaf'alu fi'lan. Alima ya'lamu ilman. Ya'lamu ia mengetahui fi'il dan fa'il. Ya'lamu ia mengetahui al-mufsida, ini isim fa'il, akan yang membuat kerosakan. Maf'ulun bih. Ini isim mustaq daripada afsada yufsidu ifsadan mufsidun, isim fa'il, yang membuat kerosakan, minal muslih, daripada yang membuat pembaikan. Minal muslih. Dan Allah ia mengetahui akan yang membuat kerosakan daripada yang membuat pembaikan. Ini seluruh jumlah fi'liyah ini ta'lamul mufsida minal muslih fi mahalli raf'in khabar mubtada.
fi mahalli raf'in khabar mubtada. Mufsida adalah isim fa'il bagi fi'il afsada yufsidu ifsadan mufsidun. Mana-mana isim yang kita boleh bina daripada wazan, daripada fi'il, kita namakan isim mushtaq. Isim fa'il antara kumpulan isim mushtaq. Isim mushtaq, okey? Wallahu ya'lamul mufsida muslih minal muslih walau syaa Allah la'anatakum. Satu jumlah. Walau syaa Allah la'anatakum. Lau ni jumlah syarat, syaa Allah jumlah fi'liyah, la'anatakum. A'natakum jumlah jawab syarat. Ni dua jumlah baru sempurna. Kenapa? Kerana ada lau ni. Macam tadi in jika ada tu syarti. Tapi dia bekerja menjazamkan fi'il mudhari', dua fi'il mudhari'. Sementara yang lau, sementara lau adalah antara kumpulan huruf syarat yang tak bekerja, tak mempengaruhi apa-apa pun pada fi'il mudhari'. Lau biasanya di tengah-tengah ayat ada huruf lam. Setiap kali ada lau atau laula di awal ayat, di tengah-tengah ada huruf lam. Lam tersebut kita terjemahkan nescaya. Lam tersebut kita artikan lam nescaya. Okay? Walau sya Allah, dan jikalau telah berkehendak oleh Allah, dan jikalau telah berkehendak oleh Allah, la'anatakum, la nescaya a'nata, telah memberatkan oleh ia kum akan. La'anatakum, nescaya telah memberatkan oleh ia akan kamu. Dan jikalau telah berkehendak oleh Allah, nescaya telah memberatkan oleh ia akan kamu. Lau sya Allah ni jumlah syarat. A'nata telah memberatkan oleh ia. Ini fi'il madhi. A'nata adalah wazan apa? Wazan af'ala yuf'ilu if'alan. A'nata yu'nitu i'natan. A'nata wazan af'ala yuf'ilu. A'nata wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Ya. A'nata alif ada hamzah. A'nata. A'nata fi'il madhi. Mudhari' dia yu'nitu. Yu'nitu. Fi'il mudhari' baris dhammah. Okey. Huruf pertama fi'il mudhari' mesti baris dhammah bagi 4 huruf. Okey. Jangan sekali kita keliru. Masdar ada i'natan. Ada alif, bawah alif ada hamzah. I'natan. Ain tak lupa. I'natan. Nat. Stop. A'nata yu'nitu i'natan. Saya telah memberatkan oleh ia akan kamu. Terima kasih. Ustaz, anak undur diri dulu. Ada kelas. Falyatafaddal ma'jura. Misah ada kelas. Misah masih mengajar lagi ke ataupun dah pencen? Umi Esah pula. Apa tu? Ustazah Esah muda. Masih mengajar lagi ataupun dah pencen?
Baru masuk. Faridah Hajah baru masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan ayat terakhir. Ayat terakhir. Sekali lagi saya beritahu bahawa walau sya Allah jumlah syarat la a'natakum telah memberatkan oleh ia akan kamu jumlah yang dia ini menjadi jumlah jawab syarat pada syarat tadi telah memberatkan fi'il madhi oleh ia fa'il akan kamu maf'ul bih. Kamu khatab yang menjadi maf'ul bih mudmar namanya ya, maf'ul bih bentuk mudmar. Dan yang terakhir, jumlah terakhir. Innallaha azizun hakim. Innallaha azizun hakim. Jumlah ismnya. Sesungguhnya Allah azizun adalah yang amat perkasa, hakimun yang amat bijaksana. Azizun hakimun. Innallaha asalnya Allahu. Asalnya Allahu. Asalnya Allahu. Mubtada. Azizun tu khabar. Hakimun khabar tsani. Asalnya. Tapi oleh kerana kedatangan inna ni kita namakan nasikh atau pemansuh. Nasikh dia yang memansuhkan status mubtada marfu' kembali dia berubah menjadi mansub kerana inna punya pengaruh. Inna mempengaruhi mubtada menjadi daripada asal marfu' berubah jadi mansub. Dan nama mubtada itu kita ubah nama dia menjadi isim inna dan khabar juga ubah nama khabar inna. Oh, Kak Tun ni Arab juga. Okey. Ya'lamu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Al-fa'il dhamir mustatir. Takdirhu huwa. Ya betul, boleh Kak Tun. Arab sebenarnya banyak cara. Ada yang lebih ringkas lagi ada. Ada yang ringkas, ada yang sangat ringkas. Tapi cara yang saya nak kongsikan nanti cara yang yang kami belajar daripada Ustaz Hashim memang agak bukan nak kata cerewet tapi dia lebih mendasar sikit, lebih mendasar, lebih detail. InsyaAllah. Haji Ruqyah Haji Saidin, sesungguhnya Allah adalah yang amat perkasa, yang amat bijaksana. Betul. Barakallahu fiik. Betul. Innallah, asalnya Allahu azizun hakimun. Allah mubtada, azizun tu khabar, hakimun tu khabar tsani. Khabar yang kedua. Jadi kerana datang inna, mubtada berubah nama jadi isim inna, khabar pun berubah nama jadi khabar inna. Bukan nama saja berubah. Hukum i'rab juga. Mubtada asal marfu' menjadi mansub bagi isim inna, tapi khabar tak berubah apa-apa. Yang mempengaruhi bila dimasuki inna hanya pada mubtada saja yang mempengaruhi. Sementara kalau dimasuki kana, khabar yang berubah. Okey. Kalau kana Allah. Allahu azizun berubah jadi azizan. Itu dia. Azizan. Hakimun berubah jadi hakiman. Kan Allahu azizan hakiman. Adalah Allah. Itu biasa mubtada kita tambah itu. Banyakkan pada terjemahan tambah itu untuk mubtada. Baik isim inna pun begitu ya. Sesungguhnya Allah itu adalah khabar. Ada ketika nak tambah itu boleh saya tak halang, boleh. Tak nak tambah pun tak apa. Sungguhnya Allah itu adalah yang amat perkasa, yang amat bijaksana.
Kalau tak ada inna, tak ada kana, Allah itu adalah yang amat perkasa, yang amat bijaksana. Boleh? Untuk mubtada atau isim inna boleh tambah itu pada ini. Kalau isim kana adalah Allah itu boleh tambah. Adalah tak mau. Azizun jangan tambah adalah. Kalau untuk khabar kana, azizan jangan tambah adalah. Sebab kana itu dah ada makna adalah. Kan Allah adalah Allah itu azizan yang amat perkasa, hakiman yang amat bijaksana. Itulah pengaruh inna dan kana. Inna dan kawan-kawannya, kana dan kawan-kawannya kita menamakan dia nawasikh. Dalam istilah apa nahu kita panggil nawasikh. Nawasikh. Nawasikh maksudnya pemansuh. Penghapus. Dia menghapuskan, tugas dia menghapuskan mubtada menjadi isim inna atau isim kana. Dia menghapuskan khabar daripada khabar mubtada menjadi khabar inna ataupun khabar kana. Kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya kita makan dalam kumpulan nawasi. Ini kata jamak dia. Kata mufrad dia nasikh. Nasikh kata mufrad dia. Nasikh. Nasikhun. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang merespon. Alhamdulillah. Saya kira pertemuan kita ini setakat ini dulu. Setelah kita akan sambung minggu depan hari Isnin nanti satu ayat yang agak panjang tentang nikah, ayat 221. Panjang menarik ayat ini. Bila tankihu mas bila tunkihu kenapa dia jadi bini? Insya-Allah seronok. Entah insya-Allah hari Isnin nanti. Kita jumpa perbincangan hari Isnin nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kerana respon anda, sungguh-sungguhnya anda mempelajari perkongsian ini. Semoga anda diberikan kefahaman untuk memahami Quran, memahami tata bahasa Arab, dan insya-Allah anda boleh belajar di mana-mana tempat yang lain pun insya-Allah sama nanti. Cara menterjemah agak terkesan bagaimana Hajmi daripada Singapura. Dia maklum pada saya, sekarang dia ambil diploma pengajaran Islam di anjuran Masjid Siglap Singapura. Dia belajar harfiah ni, pengaruh harfiah pada terjemahan. Tapi pada tata bahasa anda boleh belajar di mana-mana tempat. Sama lebih kurang. Malah perbahasan pada kita yang kita bahaskan ni jauh lebih mendasar lagi. Jauh lebih mendasar dibanding kita belajar secara di mana-mana di tempat lain. Bukan saya kata nak kata hebat, tapi sebab kita bincang tentang Quran. Kita bahaskan tentang Al-Quran. Kalau selain daripada Quran, memang kita tak mampu, tak akan jumpa istilah-istilah yang pelik-pelik ni. Jumlah syarat, jumlah jawab syarat, tak sampai tu. Mungkin ada dipelajari, tapi nak sampai ke tahap universiti ni kita boleh sampai. Menceritakan tentang makhulul qaul, menceritakan banyak hal. Nawasih semua. Kalau nak belajar di tempat awam, memang tak ada subjek dia. Dia punya silibus mungkin ada, tapi nak sampai ke tahap itu perlu masa yang panjang. Tak mungkin kita akan mungkin kalau dapat pun bertahun lama. Panjang masa dia nanti. Dan sebelum saya terlupa, malam nanti saya ada satu lagi kuliah malam Jumaat. Saya offer nanti kepada yang nak bergabung dalam Zoom boleh, yang nak bergabung dalam Facebook pun boleh. InsyaAllah malam nanti jam 8.30 malam. Saya akan pancarkan melalui live Facebook
dalam page saya Ustaz Muzakir Turau, dan dalam Zoom juga saya akan offer kepada peserta-peserta dari grup harfiah yang belajar dengan melalui WhatsApp dan yang dalam grup harfiah Ustaz Muzakir. Saya offer, kalau mungkin nak bertanya terus langsung, boleh bergabung dalam Zoom. Allahu a'lam bissawab. Sampai sekian dulu perkongsian kita. Semoga Allah sambut usaha kita ini sebagai satu ibadah. Akhir kalam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.